Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dihormati sekalian. Pada kali ini saya akan membawa sahabat-sahabat ke satu majlis yang sangat meriah dan menarik. Satu majlis kesyukuran telah berlangsung di tapak futsal PKNS Jalan Kuching, Kuala Lumpur pada hari Sabtu 12 September 2020 yang lalu. Majlis tersebut diadakan sempena terbitnya sebuah buku yang bertajuk Keris Melayu Pusaka Bangsa, karangan dan terbitan Encik Ahmad Zamli bin Alipiyah. Kehadiran para tamu amatlah meriah dan hebat kerana semuanya telah mengenakan busana Melayu yang cantik, siap dengan tanjak dan keris, termasuklah perempuan dan kanak-kanak. Ini adalah Cik Su, seorang pakar busana wanita bersama rakan-rakannya. Ini pula Tok Jebat bersama rakan-rakannya. Nampak hebat dan menarik. Komposer terkenal Encik S. Amin Sahab juga telah meluangkan masanya untuk sama-sama hadir. Saya bersama Cikgu Nordin dan Encik Zamli. Sejurus saja majlis bermula, satu doa selamat telah disempurnakan oleh yang berbahagia Ustaz Khairul, yang kemudiannya diaminkan oleh para hadirin. Kami berhimpun di sini bagi mengucapkan kesyukuran kami dan menjayakan majlis kesyukuran terbitnya buku Keris Melayu Pusaka Bangsa, dan juga meraihkan kesyukuran terhadap legenda kami iaitu Noh Mikael. Selamat dari Bapak Keluar dan sihat. Inilah dia buku Keris Melayu Pusaka Bangsa, berkulit tebal dan mempunyai 360 muka surat. Selepas daripada doa selamat, beberapa cabutan bertuah telah diadakan, dan inilah pemenang-pemenangnya. Ada yang berupa buku-buku dan keris-keris. Ini adalah Abang Basir Hasan, seorang guru silat yang terkenal dari perguruan silat Abu Alif. Bersama Encik Kimi Chemistry, Encik Zamli bersama Cikgu Nordin dan Tun Haji Mat Saad Ramli yang kita panggil Pak Su. Sempat saya bergambar bersama dengan Cikgu Nordin yang memakai tanjak Bugis tak balik. Saya bersama Tengku Nara, seorang pembuat pedang yang sangat mahir. Lima bersaudara, 5 pahlawan, 5 rukun Islam, 5 waktu solat. Kesempatan juga diambil untuk bergambar beramai-ramai sebagai kenangan. Sejarah sebenar pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730. Siapa yang buka Pulau Pinang tahun 1730? Datuk Jenatun. Datuk Jenatun ni atau nama sebenarnya Jenan bin Rajo Labu bin Rajo Gandam bin Rajo Manguyang, dari Gunung Sahilan bin Rajo Kuoso bin Rajo Bakilap Alam Bertegak gelar Tunku Bagaiwang yang pertama, Raja Alam Minangkabau. Mak dia putih sangat Indo dunia. Orang Pagaru Juang, orang Sumatera yang membuka Pulau Pinang. Tapi sejarah itu dipadamkan dengan kemasukan Inggeris
Inggris. 88 tahun kemudian dia tipu pula orang Melayu tahun 1874 menerusi perjanjian Pangko yang penuh dengan muslihat. Akhirnya orang putih jajah negara kita berapa tahun? Bukan 10 tahun, 117 tahun. Tapi adakah nenek moyang kita tidur? Tidak. Bangkit satu persatu. Dol Said, Rentap, Mat Saleh, Maharaja Lela, Tok Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung, dan senarai itu begitu panjang sekali. Apa rasional mereka berjuang? Allah. Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya merdeka. Merdeka ini simbolik daripada huruf mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Merdeka. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itulah merdeka. Merdeka! 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 Inilah arca Laksmana Hang Tuah yang terdapat di Museum Negara. Ini dikatakan wajah sebenar Hang Tuah. Wallahu a'lam. Ini pula Laksmana Hang Tuah moden yang masih hidup hingga ke saat ini. Ada cerita seorang Tengku Laksmana diiringi 2 hulu balang sedang bersiar-siar sampai bergambar di sebuah istana. Canggih, gagah dan handsome ketiga-tiganya. Ini Encik Darulait dari Sungai Terus Kampung Gajah dengan langkahnya. Mari kita lihat apa cerita Tanjak. Tanjak ni adalah datang daripada perkataan tanah yang dipijak. Kata Laksmana Hang Tuah dijunjung orang Melayu alif bata. Agama, bangsa dan tanah air. Agama simbolik dia adalah Al-Quran. Bangsa simbolik dia adalah keris. Tanah air simbolik dia adalah Tanjak. Maka Tanjak ni sebenarnya dia melambangkan kepada tanah air. Assalamualaikum. Saya Fazil Azwan bin Muhammad Nan, seorang pengarang Tanjak warisan alam Melayu. Apa perbezaan antara Tanjak, Desta dan Tengkolok? Desta ni adalah satu nama khusus untuk hiasan kepala. Maka Tanjak pun orang boleh panggil Desta, Tengkolok pun orang panggil Desta, Semutar pun orang boleh panggil Desta. Tanjak, dia mesti kena ada syarat-syarat tertentu baru boleh dipanggil Tanjak. Manakala Tengkolok ataupun yang Semutar, dia bebas. Kalau orang panggil Tanjak itu Tengkolok, betul. Tapi kalau Tengkolok orang panggil Tanjak, salah. Sebab Tengkolok ada Tengkolok perempuan dengan Tengkolok lelaki. Tapi Tanjak ni hanya untuk orang lelaki sahaja. Tanjak dia mesti ada memberi 3 syarat, iaitu dia mesti ada tapak dengan bengkung, dia mesti ada simpul dan dia ada karangan ataupun nama solek. Tanjak ni dia dah ada nama. Daripada nama tu baru kita mengarang, maksudnya kita memasukkan falsafah-falsafah tentang apa yang nak dimaksudkan dengan nama Tanjak tu. Sebenarnya ada beratus Tanjak yang ada. Antaranya ialah Balung Raja, Dendam Tak Sudah. Dia ada Tanjak Pahang iaitu menyusur angin. Ada Tanjak Ajutan Bingas, Andari Guru Selebu. Ada Tanjak Mahkota Alam dan sebagainya. Di negeri-negeri, dia ada tanjak-tanjak dia yang tersendiri. Jadi dekat situ, contoh macam di Perak, almarhum Sultan Azlan Shah, dia memakai ayam patah kepak. Di Negeri Sembilan, dia memakai Dendam Tak Sudah. Di Terengganu, dia memakai tanjak Belalai Gajah. Di Kelantan, dia memakai Getam Budu. Tanjak yang saya pakai ini adalah tanjak Anak Helang Kembang Sayap, yang tanjak daripada negeri Selangor. Tanjak yang kita tahu dekat negeri Selangor ni tanjak Balung Raja je. Tapi sebenarnya ada banyak lagi tanjak negeri Selangor yang orang kata dah pupus sebab tak ramai yang boleh mengikat tanjak negeri Selangor ni. Yang ni salah satu daripada tanjak negeri Selangor. Dekat situ sebenarnya dia ada lagi pangkat-pangkat dia. Maksudnya Sultan pakai tanjak ni, Laksmana, so pembesar-pembesar 4
So dia punya pemakaian ni sampailah ke orang kebanyakan. Pahlawan dia ada tanjak dia sendiri. Contoh macam tanjak bulan bidang, tanjak untuk dia ada jenis-jenis panglima, dia ada pangkat-pangkat dia. Maka dia memang ada satu pakaian khusus untuk dia, dan itu pakaian anugerah. Anugerah yang saya katakan daripada adat istiadat. Adat istiadat yang Sultan dah tetapkan Laksamana Hang Tuah, tanjak dia Gajah Gemulung. So orang besar 4, tanjak dia sekian. Tanjak-tanjak yang untuk panglima ataupun yang hulu balang, dia dah ada dia punya pakaian. Itu pakaian yang telah ditetapkan oleh, kalau dalam kita kata protokol lah. Kalau dulu dia panggil adat istiadat, maksudnya dah ada, dia ditetapkan dah siapa pemakai dia. Ini tanjak dia, tanjak pancung tak bertanya. Ini tanjak daripada negeri Perak. Ini tanjak lama yang dulu ni dipakai oleh Temenggung. Okey. Pada dulu Sultan dia tak boleh menumpahkan darah rakyat, maka Laksamana turunkan satu kuasa kepada Temenggung yang dia boleh menjalankan tugas, iaitu menghukum tanpa merujuk pada Sultan. Maka tanjak pancung tak bertanya ni maksudnya dia boleh menjatuhkan hukuman tanpa merujuk pada Sultan. Berkenaan dengan tanjak untuk orang kebanyakan, contoh di Negeri Sembilan, kita ada satu nama ni tanjak Solok Timur. Solok Timur tu tanjak yang dipakai oleh orang kebanyakan. Maksudnya kita boleh menepis ni yang kata tanjak ni untuk orang-orang kerabat, untuk orang-orang yang berpangkat. Sebab ada negeri yang ada tanjak untuk orang kebanyakan. Untuk warna-warna tanjak ni, sebenarnya dia memang asalnya memang ada tanjak, warna-warna khas untuk tanjak-tanjak ni. Contoh macam tanjak Semangit Ugi, Tok Berwas. Tanjak dia mesti merah darah. Tapi kalau macam di adat istiadat, contoh macam di negeri Perak, kita dah tetapkan tanjak untuk Sultan dia mesti kena putih gading. Tanjak untuk Raja Muda warna kuning. So dia dah ada dia ditetapkan dah warna tu. Tapi kalau yang sekarang ni dia bebas sebab dia tidak terikat langsung dengan adat istiadat. Maksudnya kalau betul dia masuk dalam adat istiadat, maka dia kena penuhi protokol yang telah ditetapkan oleh siapa pemakai itu. Tanjak ni dia ada karakter-karakter dia. Dia ada sombong, mewah, megah, duka cita atau bunga. Okey, contoh macam sombong. Kenapa ada tanjak jenis sombong? Tapi yang ini sesuai untuk ketua tentera. Sombong ni bukan sombong yang jenis negatif. Maksudnya, kalau kita panglima perang, kita perlu ada satu orang nampak sebagai sombong, sebagai seorang ketua. Kalau tak nampak benda tu, macam mana orang nak gerun dengan dia? Okey, untuk megah dan mewah, untuk Sultan, kita perlu buat satu tanjak yang untuk dia nampak dia punya orang kata karisma dia sebagai seorang sultan. Jadi memang itu tanjak untuk mewah. Okey, tanjak untuk duka, contoh macam tanjak Bugis tak balik. Memang tanjak tu untuk peristiwa yang 5 bersaudara Raja Bugis, adik-beradik Bugis ni keluar daripada tanah Bugis, dan dia buat tanjak tu memang menggambar untuk peristiwa yang dia tak balik. Jadi memang peristiwa sedih. Dan bunga-bunga, tanjak yang jenis bunga lah, macam getam budu, tanjak-tanjak yang lebih kepada memang untuk cantik. Okey, contoh macam kita pakai tanjak kepada satu majlis kematian. Kita tak boleh nak pakai tanjak yang jenis megah atau sombong. Maksudnya kita kena cari satu tanjak yang sesuai dengan majlis. Maksudnya kita kan contoh ada majlis kematian ataupun majlis yang orang sedang berduka. Kita tak boleh memakai tanjak yang jenis megah. So kita kena pakai tanjak, contoh macam tanjak Bugis tak balik, yang memang sesuai dengan karakter dia, adalah untuk tanjak duka ataupun sedih. Jadi memang dia, itulah kata orang Melayu ni, memang dia penuh dengan adab, dengan falsafah dia. Maka dia sesuai dengan dia punya maksudnya pemakaian itu dengan situasi, dengan suasana majlis. Mari kita lihat sedikit koleksi keris-keris Semenanjung ini. Semua keris-keris ini ada dengan simpanan Encik Ahmad Zamli. Maklumat-maklumat terperinci boleh didapati di dalam buku Keris Melayu Pusaka Bangsa.
Kebanyakan keris-keris ini berusia lebih daripada 150 tahun, masih dalam keadaan elok dan masih cantik. Untuk maklumat sahabat-sahabat sekalian, buku keris Melayu Pusaka Bangsa ini telah mengambil masa selama 7 tahun untuk ditulis dan 3 tahun untuk diterbitkan. Bermakna Encik Zamli seorang telah mengambil masa selama 10 tahun untuk menyiapkan buku ini, yang sangat baik untuk dibuat bahan bacaan dan juga sebagai rujukan. Encik Zamli bersama-sama manuskrip asal buku Keris Melayu Pusaka Bangsa. Ini buku yang sudah pun dicetak. Sempat saya mengambil naskah saya di rumah beliau. Untuk pengetahuan bersama, Encik Zamli dan saya adalah sepupu semoyang. Kami membesar bersama-sama dan terus mengekalkan silaturahim hingga sekarang dalam bidang dan minat masing-masing. Sehingga kita bertemu di lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.